tahun 1993 merupakan tragedi bangunan runtuh yang pertama dan terburuk di Malaysia. Tanggal 11 Disember 1993, satu daripada 3 bangunan 12 tingkat yang gah berdiri di lereng bukit dan dikelilingi kehijauan hutan itu telah runtuh menyembah bumi dalam masa kurang daripada 5 minit. Seramai 48 orang telah terkorban dalam insiden ini dan hanya 2 mangsa sahaja yang terselamat. Kejadian ini telah menjadi satu sejarah hitam dalam kerangka bidang geoteknik, arkitek dan kejuruteraan secara amnya. Susulan tragedi ini, banyak pihak telah menuding jari antara satu sama lain. Pada November 1997, bekas Presiden Pertubuhan Arkitek Malaysia PAM, Henry Lee Im Song memberitahu Mahkamah Coroner Kuala Lumpur bahawa pelukis pelan Pangsapuri Highland Towers iaitu Wong Tin Sang tidak mempunyai kelayakan bagi merangka pelan bangunan setinggi 12 tingkat. Henry mengatakan bahawa pelukis pelan itu hanya mempunyai kelayakan untuk merangka pelan bangunan yang tidak melebihi 300 meter persegi, 3,000 kaki persegi atau tidak melebihi 2 tingkat. Pembinaan Highland Towers ini juga sebenarnya telah mencabuli Akta Pemeliharaan Tanah dan Akta Kualiti Alam Sekeliling kerana melebihi kecerunan 18 darjah di kawasan lereng bukit yang merupakan kawasan sensitif alam sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Fauzan Nurrahman. Saya ingin menjelaskan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya Highland Towers pada tahun 1993. Seperti yang masyarakat biasa ketahui, bahwa runtuhnya Highland Towers disebabkan oleh hujan yang terjadi secara terus-menerus dan menyebabkan hakisan tanah. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi? Pada tahun 2007, ada kajian yang dilakukan oleh GOSS dan Wasitan. Mereka menyebutkan bahwa salah satu faktor terjadinya tanah runtuh ialah dari manusia itu sendiri. Boleh dari reka bentuk atau desain yang buruk, ketidakcekapan, dan juga salah untuk mengikut data. Pada tahun 1994, menurut Majelis Perbendaharaan Jaya, penyebab utama ialah dari saluran air yang buruk. Tetapi pada tahun 2006, ada kajian yang dilakukan oleh Jepang. Ia menyebutkan bahawa reka bentuk juga ikut berkontribusi dalam runtuhnya Highland Towers, seperti tekuk dan gunting landasan rel dipujuk oleh pergerakan tanah, taringnya permukaan tanah kerana saluran yang buruk, dinding pada bangunan yang runtuh mempunyai factor of safety kurang daripada 1, tempat bangunan ditemui pada lokasi yang curam, dan yang terakhir, buruknya penyelenggaraan sistem drainage. Pada tahun 1991, ada projek pembangunan, yaitu Bukit Antarabangsa Development Project. Mereka ingin membuat Pangsapuri yang terletak pada belakang Highland Towers. Mereka menebang semua pokok dan tanaman di sekitarnya. Oleh karena itu, air tidak dapat diserap dengan baik, sehingga membuat saluran menjadi overload dan meledak. Dan hujan pada masa itu memperparah keadaan. Sekian daripada saya, terima kasih dan akan dilanjutkan kepada rakan saya yang lain. Apakah isu yang berkaitan dengan tragedi runtuhnya Highland Tower ini? Yang pertama ialah isu etika. Kajian mendapati bahawa pihak pemaju telah mengupah seorang pelukis pelan yang tidak mempunyai kelayakan yang cukup. Ini jelas menunjukkan bahawa pihak pemaju tidak mempunyai etika pembinaan kerana ingin mengaut keuntungan semata-mata. Selain itu, isu kesihatan dan keselamatan. Peristiwa runtuhnya Highland Tower merupakan sejarah yang paling menggerunkan dunia geoteknik, arkitek dan jurutera di Malaysia. Hal ini kerana tragedi ini telah mencatat kematian yang paling ramai. Ia adalah berpunca dari sikap pihak berkuasa yang tidak peka dan bersungguh-sungguh menangani sesuatu isu. Sebulan sebelum kejadian, penduduk tempatan telah mengesan sebuah retakan yang serius, namun tidak diambil tindakan dengan kadar yang segera oleh pihak pemaju. Ini jelas menunjukkan bahawa pihak pemaju tidak peka akan kesihatan dan keselamatan penduduk tempatan. Sistem saliran juga tidak sempurna dan sistem peparitan juga tidak diselenggara dengan sistematik. Selain itu, isu alam sekitar. Kesan daripada tragedi ini telah menyebabkan kerosakan alam sekitar yang serius, terutamanya di kawasan terbabit. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ikmal bin Saifuddin. Saya akan menerangkan mengenai cadangan penyelesaian masalah bagi tragedi Highland Tower.
Seperti yang kita tahu, tragedi harian tahun ini merupakan runtuhan yang terburuk yang pernah berlaku di Malaysia setelah mencapai kemerdekaan, dan seramai 48 orang telah terkorban dalam kejadian tersebut. Pada tahun 1995, terdapat beberapa perancangan telah dikeluarkan iaitu untuk membaik pulih bangunan Highland Tower iaitu Blok 2 dan Blok 3. Setelah pemeriksaan dilakukan, dua blok tersebut tidak lagi selamat untuk didiami dan terpaksa dirobohkan. Pakar geoteknik juga tidak dapat meramalkan dengan tepat di mana dan bila tanah runtuh akan berlaku lagi. Pihak berkuasa juga telah menyatakan bahawa blok tersebut tidak lagi selamat untuk didiami dan penghuni-penghuni di blok tersebut terpaksa mencari lokasi yang lain. Namun pada tahun 2018, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan iaitu Zuraidah Kamaruddin telah mengumumkan bahawa dua blok tersebut akan dirobohkan dalam masa sebulan oleh Majlis Perbandaran Ampang Jaya iaitu MPAJ, dan tapak perobohan tersebut akan dibangunkan sebuah taman rekreasi. Namun perancangan tersebut berubah beberapa kali dan akhirnya ditetapkan untuk membangunkan 50 buah banglo dan sebuah taman rekreasi. Walau bagaimanapun, perancangan tersebut terpaksa ditangguhkan atas faktor isu undang-undang. Jadi saya berharap kerajaan dapat laksanakan perancangan tersebut dengan cepat. Dan itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Fatin Nasha Izzati binti Muhammad Nasir, nombor matriks A166435. Saya akan membentangkan pengajaran, kesimpulan dan rujukan kes. Pengajaran. Seorang tenaga kerja profesional seharusnya bersikap jujur ketika menjalankan tugas. Segala kerja yang dijalankan haruslah berada dalam bidang kepakarannya. Dia juga perlulah mempunyai kesedaran dan tidak malu untuk meminta tunjuk ajar sekiranya menyedari bahawa tugasan yang diberi berada di luar bidang kepakarannya. Golongan tenaga kerja profesional mempunyai tanggungjawab untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan masyarakat sentiasa terpelihara. Mereka merupakan golongan yang telah diberi kepercayaan oleh masyarakat mengenai tahap kepakaran yang dimiliki. Oleh itu, mereka tidak sepatutnya culas atau mempunyai agenda tersembunyi ketika menjalankan tugas. Kesimpulan kes. Keruntuhan Highland Tower berlaku pada 11 Disember 1993 dan mengorbankan seramai 48 orang mangsa. 7 pihak terlibat telah diperintahkan untuk membayar saman. Mereka adalah pihak pemaju, pelukis pelan, jurutera projek, Majlis Perbandaran Ampang Jaya, Arab Malaysia Finance Berhad, Metrolux Sendian Berhad dan pengurus projek bagi syarikat Metrolux. Antara faktor yang mendorong kepada berlakunya tragedi ini adalah gelongsoran tanah akibat hujan lebat, reka bentuk tembok penahan yang tidak sempurna, struktur bangunan yang lemah dan sistem peparitan dan sistem saliran yang tidak berfungsi dengan baik. Berikut merupakan senarai rujukan kes bagi projek kami. Sekian, terima kasih.